Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف katanya rahimahullah, katanya at-taqwa thamaratus siyamil uzma. Bermula taqwa itu mubtada', thamaratu khabar, as-siyami mudhafu ilaih, al-uzma sifat thamarah. Bermula taqwa itu ialah buah puasa yang paling besar, ataupun dia panggil kesan puasa yang paling besarnya ialah taqwa. Qala, katanya nassal Qur'anu sarahatan. Nassal Qur'anu sarahatan, telah menaskanlah oleh Al-Quran, fa'il sarahatan ay nassan sarihan. Kita boleh buat jadi sifat bagi maf'ul mutlaq mahzuf. Telah menaskan oleh Al-Quran akan sebagai nas yang jelas ala anna al-hikmata wal ghayata min masyru'iyyati as-siyami hiya taqwa. Atas bahawasanya hikmah, al-hikmata isim anna, hikmah ataf, wal ghayata dan ghayah penghujung, tujuan asal, ujung sekali, min masyru'iyyatis siyami daripada pensyariatan puasa, min masyru'iyyah jar majrur, as-siyami mudhafu ilaih, hiya dhamiru faslin, at-taqwa khabar anna, ialah taqwa. Mana Al-Quran telah menunjukkan secara sarih tanpa berlapik lagi bahawasanya kesan yang paling besar dalam ketika mana seseorang itu berpuasa, bahkan pensyariatan puasa itu berlaku, tujuan yang paling besar sekali adalah taqwa. Disebut dalam Quran secara jelas, disebutkan secara jelas. Dalilnya ialah qala subhanahu wa ta'ala, telah berfirmanlah fa'il oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala katanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, ditetapkan ke atas kalian itu, naib fa'il as-siyamu, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana ditetapkan akan dia akan puasa tu, alal ladzina, ke atas orang-orang, ai orang-orang yang sabatu, yang sabitlah mereka itu, taqdisillah, sabitlah mereka itu alladzina min qablikum, daripada sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian, la'alla litaraji, harap-harapnya dengan puasa itu dapat menjadilah kalian itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi secara sarih Al-Quran menyebut taqwa secara jelas, tanpa ada khilaf lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan at-taqwa, iaitu taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu surah Al-Baqarah ayat yang 183. Yakni, ini tafsir dia, furidat alaikum, ataupun faradtu alaikumus siyama, telah memfardukan oleh aku Allah, alaikum, ke atas kalian, maf'ulun bih, as-siyama, akan puasa,
litakunu bihi ay bisiyam minal muttaqin ay sabituna minal muttaqin ay sabitina minal muttaqin. Ta'alluq suatu mazuf khabar takunu, supaya menjadilah kalian itu dengan sebab puasa bahawa sababiyah minal muttaqin, iaitu terdiri daripada golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sekali dia akan bahas takwa tu peringkat dia lagu mana. Itu takwa asal lah. Jadi adakah itu menafikan ibadat-ibadat lain tidak menjurus ke arah takwa kepada Allah? Tidak. Ayat ini hanya mensabitkan, sebab dia tidak ada adatul hasri ataupun tidak ada nafi ithbat yang mengatakan hanya jalan yang bertakwa itu adalah puasa. Tidak. Bahkan dia guna ayat biasa, la'allakum tattaqun. Tidak ada innamas siyamu sara al-muslimu muttaqiyan. Tak ada itu. Tak ada. Hanya puasa itu jugalah menjadikan orang Islam itu orang yang bertakwa. Tak ada. Bahkan tidak menafikan ibadah-ibadah lain seperti sembahyang umpamanya boleh menyebabkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataqwallahi azza wa jalla hiya thamaratul uzma. Maka bermula takwa kepada Allah taala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa mubtada, Allahi mudhaf ilaih, azza wa jalla, azza fi mahalli nasbin hal, wa jalla ataf kepada azza. Maka bermula bertakwa kepada Allah azza wa jalla itu ialah khabar ath-thamaratul uzma, ialah kesan sifat al-uzma yang paling besar sekali, kesan yang paling besar, buah yang paling besar sekali. Wal hikmatul ulya, dan juga hikmah sifat yang tinggi min masyru'iyatis siyami, daripada pensyariatan puasa. Min masyru'iyati jar majrur, as-siyami mudhafun ilaih. Tu okey, habis. Jadi mana takwa itu menyebabkan seseorang itu mana takwa tersebut adalah kesan yang paling besar daripada pensyariatan puasa dan hikmah yang paling tinggilah, sebab takwa itulah menyebabkan dia mendapat rahmat Allah, redha Allah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Qala fasiyamu alladhi la yurithu taqwa ala fa'ilihi ma'nahu annahu lam yatarattab atharuhu alaih. Allah. Dia kata fasiyamu, maka bermula puasa, mubtada. Alladhi, sifat yang mana puasa itu silah, la yurithu, tidak mewarisi ia puasa, maf'ulun bih akan at-taqwa, akan takwa, ala fa'ilihi, ala fa'ilis siyam, ke atas pembuat puasa, yakni orang yang berpuasa. Ala fa'ili jar majrur, hi mudhaf ilaih. Kalaulah puasa itu tidak menyebabkan dia diwarisi sifat takwa kepada Allah Ta'ala, maknahu, makna mubtada yang kedua, hu mudhaf ilaih, annahu jumlah tu khabar bagi mubtada kedua, jumlah tu khabar bagi mubtada pertama. Maknahu, makna adami irafi taqwa ala fa'ilihi itu bisaum, dengan saum, bisyam, annahu, bahwasanya sya'an lam tatarattab atharu siyam alaihi ala fa'il siyam, tidak sama sekali terjadinya kesan-kesan puasa itu ke atas orang yang berpuasa. Itulah kalau dia tidak mewarisi takwa hasil daripada dia berpuasa. Kerana Allah Ta'ala sebut jelas dalam Quran, tadi disebut nassal Qur'anu sarahatan ay nassan sarihan. Dia kata apa? La'allakum tattaqun. Tiba-tiba orang puasa tidak tattaqun, maka itu bermakna lam tatarattab atharuhu ala fa'ilis saum. Tidak berlaku kesan-kesan puasa hasil dia berlapak, dia berdahaga, dia mengelakkan daripada maksiat semampu mungkin, tiba-tiba dia tidak juga bertakwa pada Allah Ta'ala. Maka puasa tersebut tidak beri kesan pada dia, dah hasil daripada takwa tu. Walam yahsul lahu maqsudu hadhil ibadati, dan tidak sama sekali terhasillah baginya, bagi fa'il siyam, fa'il maqsudu hadhil ibadah, tujuan sebenar ibadat ini. Hadhihi mudhafu ilaih, al-ibadah lagi badal. Bila dia puasa tak takwa juga, maka tak terkesanlah.
dan tidak mencapailah maksud utama puasa, iaitu la'allakum tattaqun. Wa in sahha, ghayahnya meskipun sahlah ia asyam puasa tu, fi urfil fuqaha'i, pada uruf para fuqaha, fi urfi jar majrur al fuqaha'i mudhafu ilaih, dari sudut fiqh sah memang sah selagi mana dia tak makan, dia tak minum, dia tak masuk ke sesuatu ke dalam rongga dan sebagainya, sah. Tapi nisbah dari sudut tasawuf ataupun kesan daripada puasa untuk takwa dia tu tak ada. Jadi orang yang bertakwa ni orang yang dipilih Allah Ta'ala. Sifat orang yang bertakwa ni. Wa aslu taqwa, dia pun bahalah takwa ni apa benda, asal dia. Wa aslu taqwa al-wiqayatu, bermula asal takwa itu, aslu mubtada at-taqwa mudhaf ilaih khabar. Al-wiqayatu, kita kata jagaan. Wiqayah. Asalnya waqayaqi, qi itu jagalah oleh engkau. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Iaitu apa suruh jaga tu? Takwalah kita ni, takwakan keluarga kita supaya tidak masuk neraka. Tu awal permulaan untuk takwa ataupun antara benda yang boleh menyebabkan takwa adalah puasa. Tu maka dia kata tu asal wiqayah. Dia kata jagaan. Jadi takwa ni jaga apa? Jaga sesuatu daripada kita berlaku maksiat. Tu takwa ni tu. Wahia, dan bermula dia wiqayah itu ialah khabar. Ini asal makna ma yasturur ra'sa, barang yang menutuplah ia barang, tusilah bagi ma maf'ulun bih ar-ra'sa, akan kepala. Sesuatu yang menutup kepala. Tu asal wiqayah. Jagalah, jaga kepala kita tutup kepala. Lepas tu takwa tu kesan dalam hati dia menjaga kita daripada perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang menyebabkan kita berdosa dan sebagainya. Tu asal untuk puasa ni. Fahiya ittikhadhu wiqayatin taqika mimma takhafuhu wa tuhadhdhiruhu. Fahiya, maka bermula dia wiqayah tu mubtada khabar. Ittikhadhu wiqayatin, mengambil jagaan yang mana sifat wiqayah taqika, yang menjagalah ia wiqayah tu akan dikau mimma takhafuhu, daripada barang yang takut oleh engkau akan dia akan barang, wa tuhadhdhiruhu, dan yang engkau menjauhi akan dia akan barang. Tu. Jadi wiqayah ataupun wiqayah tu ialah ittikhadhu wiqayatin. Itu hiya tu balik pada wiqayah lah. Sebab dia kata hiya ataupun hiya tu ittikhadhu wiqayatin taqika, yang menyebabkan ataupun yang melindungilah oleh engkau, melindungilah oleh wiqayah itu, perasaan wiqayah ataupun takwa kita panggil tadi, akan dikau daripada perkara yang engkau takut dan perkara yang engkau jauhkan. Itu apa? Neraka, azab Allah Ta'ala, murka Allah Ta'ala. Maka dengan sebab ada takwa, kita dapat menjaga, pelihara diri daripada apa yang kita takutkan, daripada azab Allah, apa yang kita jauhkan daripada azab Allah, murka Allah, dengan kita berbuat baik pada Allah Ta'ala, mematuhi segala perintahnya. Maka dia kata fataqwal abdi an ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu wiqayatun. Itu khabar ai. Khabar taqwa mubtada al abdi mudhaf ilaih. Kejap. Taqwal abdi ayyaj'ala ta'wil mustajir jadi khabar. Ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu wiqayatun. Kejap. Wiqayah ni apa ni? Wiqayatan maf'ul bihi yaj'ala. Bermula takwa itu, takwa hamba tu, al-abdi mudhaf ilaih. Ayyaj'ala, bahawa menjadikan ia takwa hamba tu, bainahu bainal abdi, antara hamba tu sendiri, wa baina ma yakhshahu, dan antara benda yang takutlah ia hamba itu akan benda, wiqayatan, menjadi wiqayah, jagaan. Takwa hamba tu menjadi jagaan antara diri dia dengan benda yang dia takut. Itu takut apa tu? Takut daripada takut daripada azab Allah, siksaan Allah. Dosa yang dibuat. Takut buat dosa. Takwa tu. Takut buat dosa, takwa. Tu. Taqi mana?
Wiqayatan akan menjadikan ia takwa hamba tu akan wiqayah, jagaan yang taqihi, yang menjagalah ia wiqayah tu akan seorang minhu, daripada ma yakhshahu, daripada apa yang dia takutkan. Tu wahia, dan bermula dia wiqayah tersebut yang dengan makna asal takwa tu imtithalu awamirillah ta'ala wajtinabu ataf imtithalu nawahi Allah ta'ala. Imtithalu fa'il, awamiri jar majrur, idhafah masdar kepada maf'ul, iaitu mematuhi akan maf'ul bih, akan mudhaf ilaih, idhafah masdar kepada maf'ul, akan segala perintah-perintahnya Allah Ta'ala, dan menjauhi akan segala larangan-larangannya Allah Ta'ala. Ijtinabu nawahihi juga idhafah masdar kepada maf'ul. Qala Abul Baqai, telah berkatalah Abul Baqa, at-taqwa ala, bermula taqwa itu mubtada, al-kainu, sifat bagi taqwa takluk pada ala, ataupun taqwa itu sendiri takluk pada ala, boleh juga. At-taqwa, bermula taqwa itu mubtada, ala atas, ataupun injaraina ala, takluk satu maksud. Injaraina, jikalau berlakulah oleh kita atas ma qalahu aliyun, atas perkara yang telah berkatalah akan ma itu oleh Ali radhiyallahu taala anhu, ay Allahumma rdi anhu, Allahu fa'il, anhu jar majrur. Dia kata gini, tarkul israr, ini makna takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tarkul israri 'alal ma'siyati, khabar, meninggalkan akan berterusannya atas maksiat. Tu sama ada berterusan maksiat dosa besar, tu confirm fasik, memang jelas-jelas fasik. Membanyakkan dosa-dosa kecil, tu jadi fasik. Sikit saja dosa kecil tak jadi fasik. Israr, senantiasa. Dalam kitab Penawar bagi hati, Syekh Qadir Mandili rahimahullahu taala juga sebut al-israrul al-ma'siyah. Senantiasa buat maksiat ini juga menyebabkan salah satu daripada sebab orang tersebut tidak boleh ataupun tidak mahu bertobat kepada Allah Ta'ala. Dia nak bertobat tapi tak dia nak taubat. Sebab apa? Sebab antaranya al-israru 'alal ma'siyah. Senantiasa dia tu melakukan maksiat wal-'iyadzu billah. Wa tarkul ightirari bit-ta'ati, ataf kepada mana? Ataf kepada tarku. Dan juga meninggalkan al-ightirar, kelalaian bit-ta'ati, dengan ibadat, dengan taat. Mana? Dia meninggalkan kelalaiannya dalam ketaatan. Meninggalkan kelalaian dalam ketaatan dengan makna cakna antara benda ibadat yang wajib dan sunat. Ibadat yang sunat dia buat, ibadat yang wajib confirm dia buat. Tidak melengahkan, tidak bermudah-mudah, tidak mengambil enteng. Ni sunat je, tu ghaflah tu. Sunat je tak apa juga kalau buat, ni tak buat. Sunat je tak buat. Jeng. Itu ightirar bi ta'ah. Kalau boleh ketika mana berpuasa bulan Ramadan ni, kalau kita terlepas satu kebaikan, maka kita kena berasa menyesal paling kurang. Contohnya lo tak sempat lah tadi main Jumaat, rasa menyesal. Paling kurang supaya benda tersebut berlaku berterusan sehingga luar Ramadan, bukan Ramadan saja. Kemudian dia kata, tu kata takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa hiya allati yahsulu biha alwiqayatu minan nari wal fawzu bidaril qarari. Apa itu taat? Wahia, dan bermula dia taat tadi, allati yahsulu, yang mana khabar, yang mana silah, yahsulu, yang terhasillah, biha, dengan dia, dengan allati, itu dengan taat tu terhasil apa? Fa'il, alwiqayatu, oleh jagaan tadi. Bila dia taat, maka makin kuatlah ataupun makin terjadilah jagaan yang dipanggil sebagai takwa tersebut kepada diri dia. Minan nari, jagaan tu minan nari jar maju, daripada api neraka. Yang mana neraka ni? Ma yakhshahu wa ma tuhadhiruhu, ma takhafuhu wa ma tuhadhiruhu, benda yang dia takut dan benda yang dia nak jauhkan. Wal fauzu, ataf kepada kata wiqayah, dan juga terhasil dengan taat tadi, al fauzu, menang, berjaya, bidaril qarari, pada tempat yang kekal, iaitu syurga. Bidari jar majrur, al qarari mudhaf ilaih.
Tu. Lepas tu ada nama kitab Aqidatun Najin. Akidah orang-orang yang berjaya. Berjaya mana? Akhirat tu. Tu. Wa ghayatut taqi. Wa ghayatut taqi. Dan bermula sehabis-habis takwa itu. Penghujung kepada ketakwaan kepada Allah itu khabar al-bara'atu min kulli syai'in siwallahi. Khabar berlepas diri min kulli syai'in daripada setiap sesuatu, yakni dalam hati, siwallahi melainkan Allah. Dalam hati hanya Allah. Tu paling tinggilah. Dalam hati tidak ada dunia, dalam hati tak ingat benda lain, ingat Allah sahaja semata-mata. Bahkan kalau orang yang maqam dia lebih tinggi daripada orang biasa, kalau di ketika mana dia berpuasa ataupun sembahyang dia ingat selain pada Allah, dia mengirakan diri dia sudah batal puasa, sudah batal sembahyang. Tapi ini bukan hukum fiqh. Dari sudut hukum wara' dan dari sudut hukum orang yang level dan darjat lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang-orang baik buat baik, orang yang dekat dengan Allah rasa benda tu jahat lagi. Tu. Kemudian dia kata lagi, wa mabda'uhu, dan bermula tempat permulaannya nya takwa itu khabar ittiqa'us syirki, takut syirik. Orang mencuri, orang zina, suruh untuk sembah tokong, dia tak mau. Sebab apa? Syirik, takut. Tapi dia mencuri. Dari sudut takwa yang nombor 2 tak ada pula. Takwa pertama ada. Iaitu takut syirik, sebab tu masuk Islam. Kalau tak takut syirik, dia tak jadi Islam dah, dia jadi kafir lama dah. Tu. Sebab itulah orang yang beriman ni hanya dapat masuk syurga juga walaupun dibakar neraka sekalipun, sebab dia ada syirik, takut syirik. Takut syirik menyebabkan dia bebas daripada neraka, masuk syurga selama-lamanya kalau Allah Subhanahu wa taala kehendak. Wa awsatuhu wa awsatul taqwa, dan bermula pertengahannya takwa itu khabar ittiqaul harami, menjauhi perkara haram ataupun takut melaksanakan benda haram. Ni fiqh, ni nombor 2. Dia takut syirik dah. Tu mengaji fiqh pula, takut dah buat maksiat, tak takut. Tak jadi. Takut buat maksiat, terus buat ibadat. Tu dia panggil ittiqa'u al-haram. Dan wattaqwa muntahat ta'ati. Dan takwa, bermula takwa itulah muntahat ta'ati, ialah penghujung bagi segala ketaatan. Maknanya kalau semata-mata takut, semata-mata bebas diri ataupun takut daripada buat perkara-perkara haram, itu belum lagi takwa yang sempurna. Baru awsat, baru mabda'. Takwa yang sempurna lah yang muntahal ibadat, penghujung bagi segala ibadat. Bahkan sebagai ulama sebut, penghujung takwanya ialah dalam hatinya tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Tu subtopik yang mengatakan at-taqwa thamaratus siyam al-'uzma. Kemudian sekarang nak bincang pula subtopik yang seterusnya berkaitan fadilat berpuasa. Maka dia kata fadailus siyami. Ai hadhihi fadailus siyam. Bermula ini ialah fadilat puasa. Nak bincang apa? Fadilat puasa. As-siyamu lahu fadailu kathiratun. Fadailu mubtada' muakhar, kathiratun sifat, lahu jar majrur ta'alluq syatu mahzuf khabar muqaddam, jumlah tu khabar as-siyam. Bermula puasa itu bagi puasa tu kelebihan-kelebihan yang banyak. Banyak kelebihan weh. Arsyadana ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menunjukkanlah akan kita maf'ulun bih kepadanya, kepada fadail tadi. Fadilat yang banyak tu fa'il oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazkuru, menyebutlah oleh kami, jumlatan, sebahagian besarnya, sebahagian besarnya saja, ataupun jumlatan secara umum. Maf'ulun bih bagi nazkur. Minha, sebahagian daripadanya fadail itu ialah al-awwalu, al-fadlul awwalu. Bermula kelebihan yang pertamanya puasa ni ialah takfiru az-zunubi khabah. Ialah takfiru az-zunubi, mengkafarahkan, menghapuskan dosa-dosa, wal khataya ataf, iaitu dan kesalahan-kesalahan. Habis dosa. Dosa mana bila kata habis ni? Dosa kecil sahaja. Adapun dosa besar, wajib taubat asing. Sebab dosa besar ni mungkin jarang berlaku. Dosa kecil banyak berlaku lah. Dosa besar jarang berlaku. Maka sebab itulah dia kena taubat lain suku.
Kecuali ada jugalah beberapa amalan yang menyebabkan dosa besar dia pun gugur, antaranya ialah amalan haji. Kemudian dia katanya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ni hadis yang masyhurlah, muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan riwayatkan oleh daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Katanya, man shama, barang siapa yang berpuasa ia barang siapa ramadhana, akan bulan Ramadan, imanan, dalam keadaan dia puasa tu iman, beriman. Apa beriman? Ai musaddiqan bi thawabillahi ta'ala, dia membenarkan pahala daripada Allah Subhanahu taala bila orang puasa. Dia meyakini pahala akan dapat bagi orang yang berpuasa. Imanan. Wahtisaban, apa maksud wahtisaban? Ai taliban li thawabillah, dalam keadaan dia menuntut akan pahala yang dia yakini tadi. Dia nak, maka begitu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan baginya, bagi man itu maf'ul naif ma akan barang, taqaddama silah, yang telah terdahulu ia barang, min dhanbihi, min dhanbi man, daripada dosanya man. Min dhanbi jar majrur hi mudhaf ilaih. Dosa apa? Dosa kecil sahaja. Itu yang pertama, mengkafarahkan segala dosa. Al-thani ay al-fadlu al-thani, bermula kelebihan yang keduanya ialah khabar raf'ud darajati wa mudha'afatul mathubati, iaitu meningkatkan akan darjat-darjat, kedudukan seseorang yang berpuasa, idhafah masdar kepada maf'ul. Kemudian wa mudha'afatul mathubati, dan menggandakan lagi pahala-pahala tersebut yang dia ada, bahkan lebih daripada 700 ikut Allah Ta'ala. As-siyamu li ana ajzi bih. Jadi dia sebutlah dia tu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adama yudha'afu, kullu amali bani adama yudha'afu, bermula setiap amalan anak Adam itu yudha'afu kullu amalin, digandakan dia kan kullu mubtada, amali mudhaf ilaih, ibni mudhaf ilaih, adam mudhaf ilaih, yudha'afu khabar kullu, dhamir mustatir huwa naib fa'il, kembali kepada kullu, berganda ke mana tu? Al hasanatu asyaratu amsalihha, bermula satu kebaikan itu khabar asyaratu amsalihha, 10 kali yang sama dengannya dengan satu hasanah, mana 10 kali ganda, ila 700 dhi'fin, sehingga ke 700 kali ganda. Qala Allah Azza wa Jalla, telah berkatalah oleh Azza wa Jalla, Tuhan yang maha perkasa lagi maha agung. Dia kata apa? Illa sauma, melainkan puasa. Fa inna saum, maka sesungguhnya puasa itu li ay sabitun li, sabit bagiku, wa ana ajzi'u bihi ay bisiyam, dan bermula akulah yang memadai ataupun yang membalas ia oleh aku padanya, pada puasa tersebut. Yada'u ta'amahu, meninggallah ia seorang itu akan maf'ulun bih, makanannya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, kerana aku. Macam disebut semalam, kita boleh saja makan, minum ketika berpuasa Ramadan ni, tapi kenapa kita tidak buat? Kerana kita menahan semua itu kerana Allah Subhanahu wa taala, walaupun duduk seorang-seorang kalau ikutkan, orang tak tahu ni boleh dah minum ni, tapi tidak kita buat begitu, kerana kita buat puasa tu kerana Allah Ta'ala. Tak ada orang yang puasa tu bukan kerana Allah Ta'ala, kecuali orang yang bohong puasa. Tu al-thalithu ay al-fadlu al-thalithu, bermula fadilat yang ketiganya ialah khabar ikhtisasus saimina bidukhulil jannati min babir rayyani, tertentunya orang-orang yang berpuasa itu, ikhtisas fa'il khabar, as-saimina mudhaf ilaih, dikhususkan orang-orang yang berpuasa tersebut, bidukhulil jannati, dengan masuknya syurga, min babir rayyani, daripada pintu ar-rayyan, ay babin min abwabil jannati thamaniyati, iaitu satu pintu daripada pintu-pintu syurga yang 8. Bab ar-rayyan, pintu ar-rayyan. Cuma ar-rayyan ni bila dikata ikhtisasus saimina, terkhusus kepada orang-orang yang berpuasa, ini orang-orang yang melazimi puasa, termasuk puasa sunat. Kalau puasa Ramadan memang semua wajib. Yang menjadikan dia khusus ialah ketika mana dia juga melazimi orang,
dia juga melazimi puasa-puasa sunat. Tu habis. Kemudian qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya dalam syurga itu, isim inna, ada satu pintu, fil jannati jar majrur ta'alluq satu mazuk khabar inna muqaddam. Sifat baban, pintu yang yuqalu, yang dikatakan lahu baginya, bagi baban tu yang dikatakan sebagai ar-rayyanu, nama dia. Yadkhulu fihi, yadkhulu minhu ay min babir rayyan as-shaimuna fa'in, oleh orang-orang yang berpuasa yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu min babir rayyan tu fa'in ahadun ghairuhum, tidak masuklah daripada pintu ar-rayyan tu oleh seorang selain mereka itu. Tak ada, melainkan mereka sahaja. Mereka sahaja yang akan duduk dalam ataupun masuk ke dalam pintu ar-rayyan, orang yang senantiasa berpuasa. Jadi ikut kemampuan orang tu lah. Kalau orang tu mampu kadang-kadang tu dia boleh puasa, dia puasa, maka ibadat khususnya puasa. Kadang dia tak boleh puasa letih, dia belajar, belajar mengaji, hak tu dia punya amal, dia mengaji. Ada yang baca Quran semata-mata, dia punya amalan dia adalah istiqamah dalam membaca Quran. Ada yang bersedekah saja dia mampu, tiap-tiap hari sedekah, orang lain tak dia mampu buat gitu. Dia mampu takat tu. Jadi masing-masing ada ibadat masing-masing. Cuma kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia boleh masuk pintu mana-mana sahaja. Semua kebaikan dia tak pernah tinggal. Tu Dalam bab belapak pun Sayyidina Abu Bakar paling hebat, selain daripada Nabi SAW. Sedekah pun paling hebat, iman dia pun paling hebat, semua hebat. Sebab tu tidak ada khilaf, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu satu-satunya sahabat Nabi SAW yang paling afdal tanpa khilaf. Yuqalu, dikatakan, aina as-saimuna, di mana orang-orang yang berpuasa tu? Fayaqumuna, maka berdirilah oleh mereka itu orang yang puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuklah daripada pintu ar-rayyan tu oleh seorang pun selain mereka. Mereka itu as-saimina, orang yang puasa. Orang yang puasa yang masuk, orang lain tak masuk. Fa idza dakhalu, maka apabila masuklah oleh mereka itu orang yang puasa, ughliqa, dikuncikan babur rayyan, dikunci, tutup, seorang pun tak boleh masuk dah. Falam yadkhul minhu min babir rayyan ahadun, maka tidak sama sekali masuklah daripada pintu ar-rayyan tu oleh seorang pun. Hadis ni riwayat muttafaqun alaih juga, riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Kemudian yang terakhir, al-fadlur rabi'u, bermula kelebihan yang keempat, lis-saimi, hanya sahaja bagi orang yang berpuasa itu farhatani. Farhatani mubtada muakhar, lis-saimi jar majrur ta'alluq satu mazuk khabar muqaddam, jumlah tu khabar bagi ar-rabi' ataupun khabar bagi al-fadlu yang mahdzuf. Ada dua kegembiraan bagi orang puasa ni. Farhatun badal, satu kegembiraan inda fitrihi, inda fitri saum, siam ketika berbuka puasa, wa farhatun ataf inda liqa'i rabbi as-saim. Dan juga satu kegembiraan ketika mana berjumpa dengan Allah Ta'ala ketika mati. Dua kegembiraan. Orang yang siapa ni? Orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ketika berbuka, seronok lah dia. Boleh makan, tapi makan janganlah lebih sangat. Kurma dulu, ayak, bayang, lepas tu makan lah. Jadi orang-orang nak mengamalkan sunnah gitu. Buka dengan kurma dulu, lepas tu air, ayak apa nama tu, putih ke manis ke ikutlah. Lepas tu mayang dulu, ataupun makan benda-benda manis lain lah, kuih-kuih yang manis lain, buah ke. Lepas tu mayang dulu, lepas tu baru makan nasi. Ajaklah keluarga begitu tu. Ajak keluarga gitu, semua bakal jadi suami belaka kat sini umpamanya. Bagi tahulah ke isteri tu kita buat satu benda baru. Sebelum kahwin ni kita makan terus. Ni kita ubah sikit. Kurma dulu, makan minum air, mayang, lepas tu makan. Tak ada rugi apa. Jangan terlepas main Jumaat masjid laki tu. Tu Ni makan, bila makan ke tak pergi dah masjid tu, lantak situ sampai pukul 8 baru mayang, 8 habis dah mayang.
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-saimi, bagi hanya sahaja bagi orang berpuasa, jar majrur ta'alluq suatu mazuk khabar muqaddam mubtada muakhar, farhatani, ada dua kegembiraan. Diulang balik ya. Farhatun inda fitrihi, fitr as-saim, satu kegembiraan ketika berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu kegembiraan ketika berjumpa akan Allah Subhanahu wa taala, idhafah masdar kepada maf'ul. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab As-Saum, bab wujubi shaumi Ramadan, bab kewajipan puasa Ramadan. Maka sebab itulah dia pun masuklah bab seterusnya, wujubu siyami Ramadan. Bilakah yang kita mengatakan, bilakah yang dikatakan wajib berpuasa Ramadan? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.